perdamaian Hudaybiyah dan kisah Sayyidina Abu Basir radhiyallahu an dan Sayyidina Abu Jandal radhiyallahu an. Pada tahun Nabi Hijrah, Nabi SAW telah pergi ke Makkah dengan niat untuk mengerjakan umrah. Orang kafir Makkah mendapat tahu berita tentang dan menganggap perkara itu merupakan satu penghinaan terhadap mereka. Oleh sebab itu, mereka telah cuba menghalang dan menyekat baginda SAW di Hudaybiyah. Para sahabat radhiyallahu an yang sanggup mengorbankan nyawa dan bersama-sama baginda SAW, mereka menganggap pengorbanan nyawa untuk baginda SAW yang satu kebanggaan. Maka mereka telah bersedia untuk berperang, tapi demi kebaikan orang Makkah, baginda SAW tidak ingin berperang. Sebaliknya berusaha untuk membuat perjanjian damai. Walau para sahabat radhiyallahu an bersedia dan berani menentang, masih Rasulullah SAW begitu sekali mengambil hati orang-orang kafir sehingga setiap syarat mereka telah diterima. Para sahabat radhiyallahu an merasa amat tertekan kerana mereka sangat-sangat tidak setuju dengan cara perjanjian damai tersebut. Namun mereka tidak mempunyai apa-apa pilihan lain apabila berhadapan dengan perintah Nabi SAW, yaitu Nabi Muhammad. Mereka ialah orang yang sanggup mengorbankan nyawa, namun sifat taat mengatasi segala-galanya. Oleh sebab itu, orang yang berani seperti Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pun terpaksa tunduk. Antara syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam perjanjian tersebut ialah sekiranya orang kafir memeluk Islam dan berhijrah ke Madinah, maka orang Islam mesti menghantar kembali ke Makkah. Sekiranya ada dari kalangan orang Islam yang murtad lari ke Makkah, mereka tidak akan dipulangkan. Sebelum perjanjian tersebut habis ditulis, Sayyidina Abu Jandal radhiyallahu an, yang seorang sahabat yang menanggung berbagai-bagai siksaan kerana memeluk Islam dan telah diikat dengan rantai-rantai, tiba-tiba datang dalam keadaan terjatuh-jatuh. Beliau tiba di sisi tentera Islam dengan harapan bahawa melalui pembelaan orang Islam, beliau akan terlepas daripada musibah tersebut. Bapanya Suhail, yang pada masa itu belum memeluk Islam, sebaliknya telah memeluk Islam suatu pembukaan kota Makkah, yang akan menjadi menjadi wakil bagi orang kafir dalam perjanjian tersebut. Telah mempelai anaknya dan berkeras ingin membawa pulang. Baginda SAW berkata, sekarang perjanjian ini belum berkuat kuasa. Oleh itu, atas dasar apa engkau mengenakan undang-undang? Walau bagaimanapun, dia tetap berkeras. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, serahkanlah orang ini kepadaku semata-mata kerana permintaanku. Namun, mereka orang yang degil, Sayyidina Abu Jandal radhiyallahu anhu memanggil orang Islam dan mengadu, aku datang sebagai seorang Islam dan begitu banyak telah aku tanggung musibah, dan sekarang adakah aku akan dikembalikan? Hanya Allah SWT sahaja yang tahu apa yang terpendam dalam hati orang Islam pada masa itu. Namun menghormati perintah Rasulullah SAW, beliau pun pulang. Rasulullah SAW telah menenangkan beliau dan mengarahkan beliau supaya bersabar. Baginda SAW bersabda, Allah akan membuka jalan untukmu sedikit masa lagi. Setelah perjanjian selesai, seorang sahabat lagi, Sayyidina Abu Basir radhiyallahu anhu, telah memeluk Islam, datang ke Madinah. Orang kafir menghantar 2 orang wakil untuk membawa beliau pulang. Sayyidina Abu Basir radhiyallahu anhu juga merayu, wahai Rasulullah, saya datang sebagai seorang Islam, Tuhan pula menghantar saya kembali ke dalam keadaan cengkaman orang kafir. Rasulullah SAW menyuruh dia supaya bersabar. Bersabda, Allah akan membuka jalan untukmu sedikit masa lagi. Sahabat ini pun pulang bersama 2 orang kafir tersebut. Dalam perjalanan, wah, nampaknya pedang engkau sungguh cantik. Biasanya orang yang bongkak akan berbangga dengan pujian sedikit. Si kafir itu pun mengeluarkan pedangnya dari sarung sambil berkata dengan bangga, memang pun saya telah mencuba ke atas beberapa orang. Sambil berkata demikian, dia menyerahkan pedang itu kepada Sayyidina Abu Basir radhiyallahu anhu. Dia terus mencuba pedang itu ke atas orang kafir tersebut. Teman si kafir melihat rakannya telah dibunuh, terus lari di situ dan pergi ke Madinah sebelum tiba gilirannya untuk dibunuh. Dia pergi berjumpa Nabi SAW dan berkata, kawan, saya telah mati dan akan tiba giliran saya pula.
Selepas itu Sayyidina Abu Basir pun tiba dan berkata, "Wahai Rasulullah, Tuhan telah menunaikan janji Tuhan yang dengan mengembalikan saya. Saya sendiri tidak ada apa-apa janji yang mesti ditunaikan, sedangkan mereka menghalang saya daripada agama saya. Oleh sebab itu, saya telah melakukan perkara ini." Nabi SAW bersabda, "Ini ya penyemarak perang. Alangkah baiknya jika ada sesiapa yang dapat menolong dan membantunya." Melalui kata-kata Nabi SAW tersebut, Sayyidina Abu Basir radhiyallahu an dapat memahami bahawa pada masa itu pun sekiranya ada orang kafir yang menuntut beliau, maka beliau akan diserahkan kepada orang itu. Oleh sebab itu beliau telah bertolak dari situ dan pergi ke satu tempat di tepi pantai. Orang Makkah telah dapat mengetahui hal tersebut, maka Sayyidina Abu Jandal radhiyallahu an yang kisahnya diceritakan sebelum ini pun datang ke sana secara sembunyi. Selepas itu sesiapa saja yang memeluk Islam telah pergi ke sana dan menyertai mereka. Dalam beberapa hari sahaja telah terbentuk satu jemaah kecil yang hanya Allah SWT mengetahui apakah yang berlaku kepada mereka di padang pasir. Yang bagaimanapun sahabat-sahabat itu telah menyekat perjalanan para penzalim yang telah menyebabkan mereka lari ke Makkah. Mereka telah melawan dan berperang dengan kafilah-kafilah yang lalu di sana. Hinggakan orang kafir yang menghantar utusan berjumpa Nabi SAW kerana terasa tertekan. Utusan itu datang merayu dengan penuh rendah diri kepada Nabi SAW agar baginda SAW memanggil Sayyidina Abu Basir radhiyallahu an serta jemaahnya ke sisi baginda. Demi kerana Allah dan demi kerana persaudaraan orang Makkah, Nabi SAW dengan itu mereka semua termasuk dalam perjanjian Hudaybiyah dan jalan perhubungan orang Makkah akan terbuka semula. Ditulis bahawa apabila surat keizinan Nabi SAW tiba kepada mereka, pada masa itu Sayyidina Abu Basir sedang mengalami sakit tenat. Beliau meninggal dunia dengan surat keizinan Nabi SAW berada di tangannya. Keterangan: sekiranya seorang itu teguh dengan agamanya, dengan syarat agama itu pun ia agama yang benar, sebesar-besar kuasa pun tidak boleh menggugat keagamaannya. Allah SWT juga berjanji untuk menolong orang Islam dengan syarat bahawa dia ialah orang Islam yang sejati. Rasulullah SAW menangis sepanjang malam. Pada suatu ketika Rasulullah SAW telah menangis sepanjang malam dan mengulangi ayat ini sehingga ke pagi. Jika engkau menyiksa mereka, maka tidak ada yang menghalang perbuatanmu, kerana sesungguhnya mereka ialah hamba-Mu. Dan jika engkau mengampunkan mereka, maka sesungguhnya engkau sajalah yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Al-Ma'idah ayat 118. Diberitakan juga bahawa satu malam Imam Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala telah menangis sepanjang malam sambil membaca. Dan sebaliknya dikatakan kepada orang kafir, berpisahlah kamu pada hari ini, wahai orang yang berdosa, daripada bercampur gaul dengan orang yang beriman. Yasin ayat 59. Ayat ini membawa makna bahawa orang-orang yang mendahaka kepada Allah SWT akan diperintahkan supaya berpisah daripada mereka yang berbakti kepada Allah. Mereka yang tidak dibenarkan bergaul dengan para solehin sebagaimana yang diperbuat oleh mereka di dunia. Berdasarkan perintah di atas, sebanyak mana pun kita menangis, sebenarnya masih tidak mencukupi kerana tidak diketahui tempat kita akan dihimpunkan, sama ada di dalam kalangan mereka yang bersalah atau dalam kalangan mereka yang taat. Nasihat Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, Hadrat Wahab bin Muhabbih radhiyallahu ta'ala rahmatullah ta'ala berkata, pada suatu ketika setelah penglihatan Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu an hilang, saya telah membawa beliau ke Masjidil Haram. Secara tiba-tiba kedengaran suara satu kumpulan orang sedang bergaduh. Beliau berkata, bawalah aku ke tempat kumpulan itu.
saya telah membawa beliau ke situ. Apabila tiba di sana, beliau memberi salam. Maka telah mempersilakan beliau duduk. Tetapi beliau enggan dan berkata, tidakkah kamu mengetahui tentang kumpulan hamba Allah yang istimewa? Sifat takutkan Allah menyebabkan mereka berdiam. Sedangkan mereka itu bukanlah bodoh dan tidak juga bisu. Bahkan mereka orang yang fasih, pandai berkata-kata dan bijak. Namun demikian, kerana ingatannya kepada Allah menguasai akal mereka, hati-hati mereka menjadi lembut dan lidah mereka menjadi keluh. Apabila mereka telah tetap teguh dalam keadaan hidup, mereka bersegera ke arah kebaikan, kerana kamu telah terpesong daripada jalan mereka. Hadrat Wahab rahimahullah ta'ala berkata, selepas peristiwa itu, aku tidak melihat lagi orang berkumpul di situ, walaupun 2 orang. Keterangan ketakutan Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu an kepada Allah SWT begitu hebat sekali sehingga air mata yang sesa mengalir di wajah meninggalkan kesan aliran yang kekal. Dalam kisah di atas, Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu an telah memberikan satu petua yang mudah supaya kita dapat mengambil berat amal-amal kebaikan, yaitu memikirkan kebesaran dan kehebatan Allah SWT. Setelah itu, keikhlasan, apalah susahnya untuk melapangkan sedikit masa daripada 24 jam sehari semalam untuk merenungkan perkara ini. Sikitlah. Hadrat Ali bin Mabbad rahimahullah ta'ala mengeringkan tulisannya dengan cebisan dinding rumah sewaannya. Hadrat Ali bin Mabbad rahimahullah ta'ala ia seorang muhaddis. Beliau telah bercerita, saya tinggal di sebuah rumah sewa. Pada suatu hari, saya telah menulis sesuatu. Untuk mengeringkan tulisan itu, saya memerlukan tanah. Rumah itu dibuat daripada tanah liat. Maka saya telah berfikir untuk mengambil sedikit daripada tanah itu dan meletakkan di atas tulisan saya. Kemudian saya berfikir, ya rumah itu ya rumah sewa, yang disewa untuk ditinggal dan bukan untuk mengambil tanahnya. Kemudian saya terfikir pula, apakah salah? Apakah salahnya? Tanah yang diperlukan terlalu sedikit. Ini perkara kecil saja. Saya pun telah mengambil tanah tersebut. Pada suatu malam, saya telah melihat dalam mimpi seseorang yang berdiri sambil berkata, esok pada hari kiamat baru kamu ketahui apa akibat perkataanmu ini. Nah, satu ketika Hadrat Ali bin Mabbad, diceritakan Hadrat Ali bin Mabbad mengambil tanah liat untuk memadamkan tulisan. Selepas itu, suatu malam saat Hadrat Ali bin Mabbad rahimahullah ta'ala tidur, maka dikatakan dia bermimpi. Saat tidur sudah bermimpi berjumpa dengan seorang hamba Allah yang dimana di dalam mimpi seseorang hamba mengatakan, di mana hari kebangkitan nanti di hari kiamat, di hari kiamat baru kita mengetahui apa perkataan yang kita lafaz, apa yang kita katakan. Maka ini perkara kecil saja. Perkataanmu ini adalah perkara kecil saja. Keterangan Hadrat Ali bin Mabbad rahimahullah ta'ala ialah seorang hadis. Sudah pasti beliau mempunyai darjat takwa yang tinggi. Teguran terhadap beliau, esok pada hari kiamat baru kamu ketahui, membawa maksud bahawa darjat takwa ialah bertingkat-tingkat. Seorang memiliki darjat takwa tertinggi pasti akan mengelakkan diri daripada perkara sekecil-kecil pun. Maka inilah maksudnya. Kebiasaan perkara yang terlalu sedikit boleh dikira sebagai harus. Jadi insya-Allah apa yang kita amalkan dapat kita sampaikan dan kita renungkan dan kita sebarkan bagi yang tiada di dalam majlis. Dan kita akhiri majlis dengan tasbih kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.